Duk tu mana dah tu? Mula sikit. Kat mana dah? Dia naskah kita tak lupa, nak kita dah 3 tahun. Tak apalah royak mak dah. Mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua. Telah berkata Ibn Salah, tak apa lagi dah? Tak apa lagi? Dia tak lupa di hak ni yang kita jadi campur nasarah ni. Tapi yang mata dia lelikum lah. Ya asal kepala tajuk besar Ar-Ra'yur Rasyid fi Mutasyabih Sifat. Tak pada sudah? Ingat tak? Pada? Pada gigi siapa pada mazhab yang kedua. Nanti nak tahu kepala mazhab yang kedua. Dan dinamakan dia mazhab al-Mufawwidah. Dah. Mazhab yang pertama tu mazhab. Dia pasal naskah tak serupa. Asal mata dengan mata dulu dah. Mazhab yang keduanya ialah mazhabul khalaf dan dinamakan dia mazhab al-mu'awwilah. Gitu. Lepas tu depan lagi. Apa dinamakan apa yang tadi dengan maknanya tu. Kemudian apa? Jadi hak ninya duk bercara dalam ayat-ayat Quran baik juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam berkecek pe ibarat dia tu berkecek pe tu terkadang kita dengar gak cerak molek nyata tak ada keliru, tak ada muskil, tak ada kesamaran, tak ada semabuk. Hak lagu tu dia panggil ayat-ayat muhkamah dan hadis-hadis muhkam dia panggil dah. Manakala sebahagian lagi tu kecek pe ada keliru, ada muskil, ada berasa nak semabuk. Ada. Ayat macam tu dia panggil mutasyabihah. Pas cara keliru semabuk tu dia ada banyak kelas pula. Kadang-kadang semabuk tak kita orang awal atau orang ulama tak ada semabuk. Itu satu kelas tu. Hak tu boleh kita reti dengan turut belajar bercara. Ada kadang-kadang pula di kalangan ulama sendiri tu pun Tuhan nak zahir kelebihan tak sama ni. Ulama juga dia ada juga di peringkat awam di kalangan ulama tu. Peringkat awam. Dia kadang-kadang begini ulama ni dia bijak dalam medan ni. Dia bijak daripada bercarakan hadis, cara kesana hadis, rawi hadis gapo. Tapi di segi bahasan makna-makna hadis tu kadang-kadang dia tidak disapa pada halus laik juga. Dia panggil awam dalam medan tu. Dia kena pergi pada fuqaha noh halus dalam medan tu. Terkadang dia panggil orang panggil yang awam daripada ulama ada sebahak lagi yang khawas daripada mereka itu baru boleh. Ya ada juga. Tengok di kalangan puak sahabat tu bukan? Berarti Abu Hurairah kata dia ni alim di segi riwayat hadis nak panggil orang muhtirin. Orang yang paling banyak riwayat hadis di kalangan sahabat, sampai beribu-ribu hadis dia. Nasbah dengan orang lain juga, dia paling banyak. Tapi di segi pahamat, jangan halus pahamat tu di Ibnu Abbas dak apa ni. Dia lagi gitu. Lepas tu dia tanya mesikit, kalau dia tanya tanya budak ya dah. Dia tanya budak orang tanya ni, dia tanya dia ni, dia perala tu orang panggil hak yang khawas daripada ulama. Tu. Begitu juga di kalangan ulama tu. Terkadang orang ni ulama dari segi rawi hadis, tapi dia kurang dari medan tauhid.
Sebab Ibnu Khuzaimah, dia tu ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, dia pula dia di segi rawi hadis, susun kitab sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab Tauhid dia susun. Tapi di segi media tauhid dia tak berapa mahir mana. Tengok tak boleh kira kan tu. Tu dia nah. Kamarnya tak kala tu saat ni tu ayat tu apabila ada kekeliruan dia panggil ayat tu mutasyabihah. Ayat mutasyabihah. Bila ayat mutasyabihah ulama beri kaedah. Beri kaedah kan? Bila dapati ayat mutasyabihah pada zahirnya nampak berlawan, pada zahirnya dengan ayat muhkamah, kaedah kita al-muhkamat muqaddamatun 'alal mutasyabihah. Kena mendahulukan ayat muhkamah. Yakni kena pegang dengan makna ayat muhkamah. Ayat mutasyabihah tu pandai kira tak pandai kira, serah dia dulu. Kau semua orang pandai orang. Kita pegang dengan mudah. Sebab kita kata hunna ummul kitab. Ayat muhkamah tu ibu bagi kita. Ibu bagi kita. Jadi hak lain porok dia. Lepas tu dalam mazhab yang kedua, sebab itulah mazhab yang kedua ni mazhab yang panggil al-khalaf. Kebanyakan khalaf berjalan kok ni dikenali dengan mazhab al-mu'awwilah. Dia banyak guna takwil tafsil makna murad. Sebab zaman dia ni zaman yang kelam kabut, dia banyak ahli bid'ah banyak sangat. Jadi perlu kepada hurai. Kalau gitu, apabila begitu dan firqah yang kedua, apa tu di kalangan mazhab apa dia mazhab khalaf dia pecah tubik dua cara pula. Satu firqah daripada mazhab khalaf tu takwil sebahagian, serah sebahagian. Supaya kita kata istiwa tertinggi ia Allah, dia kata tertinggi sebagai tertinggi. Tuhan apa tertinggi? Nama satu sifat Allah panggil sifat istiwa. Dia takwil dah. Dia takwil dah. Tapi apakah makna murad istiwa itu? Tu Tuhan lah tahu. Dia takwil sekerat, serah sekerat. Lepas ada satu firqah lagi daripada mazhab khalaf, dia panggil mazhab apa dia panggil asy'ariyah mutaakhirin. Tu firqah yang kedua. Takwil ia akan ayat mutasyabihat sifat tu dengan beberapa sifat ataupun beberapa makna yang mengetahui oleh kita akan dia atas jalan ta'yin dan menentu. Lalu itu maka ditanggung. Tempat nak sambung dah. Nak sambung situ. Maka ditanggung akan lafaz yang mustahil. Kita tafsirnya, maka ditanggung, yakni tanggung oleh ini firqah akan lafaz yang mustahil. Mustahil pada hak Allah Ta'ala, mustahil oleh maknanya yang zahir, yakni zahir bagi kita. Kita dengar tak dia faham kok ni zahir bagi kita tu. Supaya kata dengar istawa ala arsh tertinggi atas arah, kita ni di zahir faham kata duduk atas hak tu hak zahir bagi kita. Murad bukan gitu. Lalu tanggung akan lafaz yang mustahil oleh maknanya ya zahir. Zahir yang bagi kita, zahir bagi kita. Gapo tu? Dari makna ya zahir daripada segala yang kita selit itu, daripada segala ayat dan hadis yang mutasyabihat itu ditanggung takluk dengar. Ditanggung atas makna pengertian yang harus ia pada logat di segi bahasa kecek sah dan layak ia makna yang layak dengan zat Allah yang maha besar subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Dan makna pula kita tambah sekali lagi dan sah ia layak ia dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan sah ia pada akal dan pada syarah. Itu dia. Sini hak demo tak ada syarah, nanti dengar kita bubuh syarah sini dah. Kita bersyarah seperti ditanggung akan lafaz istiwa. Dengar ini kita buat syarah sini. Misalnya seperti ditanggung ke lafaz istiwa. Masdar daripada latihan Al-Quran istawa 'alal 'arsy. Orang ngaji kelimah dia tahulah istawa fi'il madhi yastawi fi'il mudhari' istiwaan masdar. Istiwa hak terjemuh kata tertinggi tadi.
yang mustahil atas Allah oleh makna ya zahirnya. Makna ya zahir bagi istiwa. Gapo makna ya zahir? Dan iaitu ni kita sarah ni. Dan iaitu makna ya zahir bagi istiwa iaitu duduk atau tetap di atas suatu. Ini seperti kita duduk ni. Kita duduk atas kursi. Ini nama kata istawaitu 'alal kursi. Ini lughah. Kalau itu nak kata istawaitu 'alal kursi, aku ni duduk atas kursi. Demo tu duduk di atas seming. Tu istawa atas seming. Tu lughah asal kata istawa ni mana duduk tetap atas sesuatu. Tu dia. Tak apalah bila dibahasakan makhluk kepada makhluk tak ada heret apalah. Tengok Tuhan kata kepada Nuh, "Iza stawaita anta wa man ma'aka." Apabila mu naik atas perahu Nuh, mu duduk tetap molek dah. Tu istawaita. Tu istawa dah lah. Apabila mu duduk tetap di atas perahu bahtera ni, bahawa man ma'aka ada orang sekali dengan mu. Apa dia semua 80 orang tu, dia bila duduk sekali hakikat tu mu bacalah Nuh. Mu bacalah subhanallazi sakhkhara lana hadza. Tu baca sampai kita berdoa ketika naik kena ayat sahjanuh lah. Karena nak bertanya istawa naik duduk dalam perahu duduk tetap molek ada kejalah perahu nak belayar ni hujan nak mari ni. Tu ayat istawa. Tu maknanya pada asal orang. Bahasa sebab tu kalau mengaji dari segi lughah gak istawa ai istaqarra ai jalasa. Istawa ala mana duduk di atas suatu. Istawa ala mana tetap di atas suatu. Kalau gitu tak apalah, tak ada musykil lah. Tepat musykilnya Allah tu istawa ala. Allah tu isnad pada Allah. Isnad duduk pada Allah tu apa makna? Zahir hak bagi kita gak duduk tak gini mana ni? Tak gini mujassimah lah pula dah. Bukan ahli sunnah lah. Lepas tu amal salahnya ditanggungkan seperti ditanggung lafaz istiwa yang mustahil atas Allah oleh makna ya zahir. Apa makna ya zahir? Iaitu duduk atau tetap di atas suatu. Itu makna zahir. Ditanggungkan atas makna uluwil makanah. Apa uluwil makanah? Artinya tinggi pangkat kemuliaan. Ni setengah orang ahli zahir tak sini. Tengok atas makna uluwil makanah, arti tinggi pangkat kemuliaan. Ataupun ditanggung atas makna istila dan qahr, artinya merintah dan menguasai. Ada. Sedangkan hak kau tanggung kau tu di antaranya ulama daripada salah daripada seperti Ibnu Jarir At-Tabari. Orang dah sebut sangat tafsir Ibnu Jarir At-Tabari tu. Dia orang akhir kurung yang 3 kan. Maksudnya kurung yang salah lah dia. Ibnu Jarir At-Tabari tu tafsir dia Al-Jami' tu. Bila dia kecek ayat istawa tu, dia tak apa taklifnya kita tanggung makna istawa makna merintah. Ada yang tu dia salah dia. Tapi dia muak pejam mata orang tak tahu tu, ada wajah. Pagi kita tak pandang tengok kita itu. Cuba kita pandang bang kita tengok dia. Ni tu nama tak royak ni. Hilak main hilak lah, hilak. Tak ada kan. Gitu kan. Ni apa tu rugi kita tak pandang nak tengok diri tu. Macam itu kan. Dia kita pandang cik diri tak apa. Tu dia. Belalah nama tak usah royak nak cari diri cari tenung lah. Ni hak pasal ulul makanah dalam kitab tafsir banyak Ibnu Qurtubi ni mana sebutlah ni. Dia ada tafsir ayat ni. Imam Qurtubi ada tafsir ayat surah tu apa? Ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa huwal 'aliyyu wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa huwa dan ia Allah al-'ali, Allah yang maha tinggi. Ya tu saya kena itu ai ulul makanah ulul majdi. Apa maksud kita? Tinggi pangkat, tinggi mulia. Tu. Tapi ada setengah kita tengok dia Qurtubi. Qurtubi mana? Apa tak ayat ni ada? Hilak majilah. Ayat tak apa. Tu dia. Dia beda nak dia depan ada dia tak tengok dia insya-Allah temu lalu. Tu dia. Tangguh atas mana ulul makanah tak ada mustahil selalu. Tak peliklah supaya kita dak kecek hari-hari kan. Dia dak kecek hari-hari. Dia tu pada pun dia boleh jadi lebih pun pasal dia mengaji tinggi. Apa dah tu?
Tu dia. Oh, dia tu nak pakai baju dengan dia, nampak elok kan. Pasal dia tinggi. Supaya bedak perkataan hak ni hak dulu. Makna dia tu. Lapar rupa ya. Demo kena 5 elok pada dengan demo, bukan demo tu pun tinggi. Itu tinggi apa tu? Itu tinggi hissi dia panggil. Tubuh dia tinggi, kena pakai 4 elok baju tok dia. Demo kena 4 elok kan. Badan dengan tubuh demo tinggi. Itu tinggi tubuh, tinggi hissi dia panggil. Padahal pun dia boleh lebih pasal dia ngaji tinggi. Tinggi apa tu? Dia ngaji tak banyak. Tinggi penyantian dia tu. Tinggi pangkat, tinggi kelebihan. Kata no yang kedua kata makna lain. Apa itu jadi? Allah Maha tinggi pangkat penyantian ada masalah. Bukan tinggi tepat. Tinggi tepat mujassimah lalu, musyabbihah lalu juga kita ahli sunnah apa dah bagi tinggi tepat? Apa dah bagi tinggi jihad? Itu masalahnya. Dia dah hati nampak kata gambarannya dah. Sebab itulah dia panggil kata mazhab Mu'awwilah ni apabila timbul pelik-pelik zaman dia di akhirnya panggil kelam kabut banyak, dia panggil campin dan darurah, mesti sangat-sangat perlu kepada tafsil, kepada hurai. Kepada hurai. Adapun di zaman salaf kebanyakan masa tu masa cemerlang lagi, mula barunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat tokoh-tokoh ulama sahabat ramai lagi. Lepas pada tak ada sahabat, tokoh-tokoh ulama tabi'in tu ramai lagi. Jadi orang panggil kata hak mubtadi' tak berani nak jenguk sangat. Baca nak jenguk guru dia ulama li. Dia bahasa dia. Supaya kita tengok kapung mana apa. Bila ada orang panas mati bijak ngati, ada nak gaul dia tak tengok no. Bahawa tak ada tu baru dia tengok, tak ada orang lain nak boleh mengan. Yalah tu dia bahasa dia. Tak gitu kan? Dia bahasa dia. Ini pun betul lah. Sebab tu di zaman salah tu dia guna tafsir tak sebegitu beramal. Tapi dia kata tak ada. Ibn Abbas tengok dia tafsir. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Kita ada kata apa nama? Langit itu kami buat dengan tangan-tangan. Tak, dia tafsir bi'aidin, aidi quwwatin. Bukan aidin jamak pada yadin. Mana tangan tu tak. Aidin masdar daripada ada yaidu aidan ay qawiya quwwatan. Makna tu buat dengan kuasa. Tak ada keliru sikit buat. Langit tu kami buat dengan tangan-tangan. Keliru. Kami buat dengan kuasa, kerana aidin makna quwwatin. Ibnu Abbas tu sahabat. Tengok tafsir. Pas tak ada sahabat tak takwil. Jangan dia buat apa duk menghitamkan yang putih jangan mengkelabukan yang putihnya. Hak putih dia putih. Ada gitu. Hak putih dia putih. Itu dia. Itulah orang panggil mazhab Mu'awwilah. Ibnu Jarir At-Tabari dia tahu istawa itu juga dengan tafsir dengan Al-Qahr. Dia ada tafsir dia. Tu setengah pada. Dan apa dia Imam Malik rahimahullah taala dia tafsir ayat hadis yanzilu rabbuna ay yanzilu amru rabbina. Hati Imam Malik orang salah juga tu. Sebab itulah bila kita mengaji kitab dia semua kitab rekah kita kena faham. Bagaimana? Dan telah serah oleh orang salah, yakni oleh kebanyakan, bukan semuanya. Tu dalam sarah buh lakon, tapi satu bit lagi nama nak tengok ni kita dah baca. Tu dia dah. Mai sambung semula. Dan dibangsakan akan pendapat ini, pendapat Asy'ariyah mutaakhir ini dibahasa kepada Ibni Barhan. Dia baca Burhan. Barhan. Ibni Barhan rahimahullah ta'ala dan kepada satu jamaah, satu golongan daripada ulama mutaakhirin rahimahullah ta'ala. Bila sebut Ibnu Barhan, kita mari tulis sikit perawak dia di sini. Ibnu Barhan orang masa mana ni? Kita buat sikit dah. Ibnu Barhan iaitu Asy-Syekhul Imam Abul Fath. Nama dia betul Ahmad. Nama dia Ahmad Ibnu Ali, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Barhan. Barhan hak sungguh kena ke Turki yang kedua. Ibnu Barhan Al-Usuli, gelar dia bahasa dia kepada usul, dia orang ahli usul.
telah lahir dia pada tahun 479. Tu lahir dia tahun 479, mana tahu orang duduk di akhir kurun 5. Orang duduk dalam kurun 5, iaitu mati dia pada tahun 518. Anak kata orang lebih kurang Imam Ghazali lah. Galung tu Ibni Barhan tu. Tu dia. Habis tu kita cukup dulu setakat tu deh. Sambung sekali lagi pada kata telah berkata Imam Sayyuti rahimahullah taala dalam kitab dia Al-Itqan fi Ulumil Quran. Cukup dulu, wallahu a'lam.